boleh berniaga babi, Sayyidina Umar tak larang. Itu dihalalkan oleh agama dia. UMNO rasa pelik macam ni, dia tak mengaji. Atau mengaji tak habis, mengaji kitab perukunan untuk semayang saja. Dia benarkan mereka menjual arak sesama agama mereka, tak dihalang. Pada awalnya orang Islam dikenakan zakat, orang bukan Islam dikenakan jizyah. Jizyah ialah cukai balasan yang diberi oleh penduduk bukan Islam, sebagaimana orang Islam dikenakan bayar fitrah, zakat fitrah. Ada kalangan mereka yang dikecualikan cukai, iaitulah orang miskin, padri-padri dan sami-sami tak kena cukai, kerana dia tahu mereka tak bekerja. Cukainya pula diberi dengan syarat orang Islam menjaga keselamatan, menjaga keamanan, menjaga ketenteraman mereka. Pernah berlaku satu peristiwa apabila tentera Rom yang merasakan kerajaan Rom, Empire Rom, merasakan pemerintahan Islam yang adil menjadi ancaman kepada mereka. Lalu mereka mengumpulkan bala tentera untuk menyerang wilayah Islam yang sudah dipeta. Oleh kerana Gubernur Islam, pemerintah Islam Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu anhu merasakan bahawa dia tak mampu nak jaga keselamatan kerana sibuk duduk hadapi Rom yang nak ceroboh ni. Maka Abu Ubaidah mengulang balik cukai yang diambil oleh orang bukan Islam. Pulang balik cukai yang diambil. Mana ada sekarang nak pulang balik cukai, nak naik. Kerana pemerintah Islam merasakan tidak menunaikan tanggungjawab, menyebabkan rakyat yang bukan Islam itu menyatakan mereka lebih rela berada di bawah pemerintahan Islam yang adil, yang baik. Mereka tak mahu berada di bawah kerajaan Rom yang menjajah mereka selama ini. Inilah yang menjatuhkan Parsi, kuasa besar di sebelah timur. Parsi dan Rom yang dijatuhkan pada akhirnya banyak hasil bumi dia. Dalam mazhab Syafi'i dan beberapa mazhab Islam, bila kita temu hasil di sebuah negeri, maka hendaklah selesaikan masalah negeri itu dulu. Orang miskin dia, orang susah dia, setelah selesai, lebihannya boleh pindah pada kerajaan pusat. Sekarang tidak, kerajaan pusat hentam habis, boleh pulang balik pada negeri. Ini mengkagumkan, dan Islam melaksanakan apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW. An-nasu syuraka fi thalathatin, al-ma'u wal-nar wal-kalam. Manusia itu bersekutu di dalam 3 perkara asasi, iaitulah air, api dan padang ragut. Itu masyarakat di zaman itu, di mana air adalah keperluan hidup, api untuk dia masak, untuk menarik rumah, keperluan hidup, padang ragut keperluan hidup. Maka kerajaan mesti mengawasi 3 perkara penting ini supaya tidak membebankan rakyat. Sekarang zaman terkini sudah berubah, pelajaran menjadi keperluan hidup, rawatan perubatan jadi keperluan hidup. Dia sudah berubah. Dalam hal ini kerajaan mesti menunaikan tanggungjawab, tidak membebankan rakyat yang miskin, dalam masa yang sama menggalakkan mereka yang kaya untuk melabur dengan tidak menindas mereka yang miskin. Ini amalan yang diajar oleh Islam.
kita cuba laksanakan. Di Kelantan masa kita merintah, sebahagian daripada Terengganu dalam masa 4 tahun kita dapat hasil minyak di Terengganu, walaupun 5% saja. 5% dalam 600 juta. Rakyat Terengganu tak ramai macam Selangor, 1 juta saja. Kemiskinan paling besar di Terengganu. Oleh kerana kita rasakan 600 juta cukup untuk tarbiyah negeri. Kalau UMNO 6,000 juta tak cukup lagi. Kita 600 juta cukup. Maka kita ambil langkah beri hadiah kepada rakyat Terengganu yang mengundi kita masa itu, iaitulah membebaskan cukai pintu rumah kediaman. Cukai pintu rumah kediaman bebas. Walaupun kawasan bandar banyak orang Cina tetap gali. Kampung tak kena cukai. Tanggungjawab kita pada semua rakyat. Dia rasa pelik. Cukai peniaga kecil dihapuskan. Tol dihapuskan. Dihapuskan tol di Terengganu. Dia bawa kerajaan negeri, kita hapuskan tu. Boleh buat. Bila kita buat begitu, ada Menteri Besar UMNO jumpa saya. Dia kata, macam mana buat macam tu? Susahlah kami. Apa susahnya? Tiba-tiba minyak dirampas. Kita kehilangan dengan sebab kita bebaskan cukai ini sebanyak 20 juta. Bagaimana kita nak tampung 20 juta ni? Caranya ialah menaikkan cukai balak. Cukai balak dinaikkan, cukai industri kilang dinaikkan. Selama ini cukai balak bagi rasuah. Selama ini pelabur-pelabur terpaksa bagi rasuah. Cukai yang kita naikkan lebih murah pada rasuah lagi. Mereka sangat gembira. Inilah rahsia kita boleh mengekor selama 4 tahun di Terengganu. Kita tak jatuh walaupun dia rampas hasilnya. Dia sangat takut kalau Terengganu dapat hasil minyak, harga minyak antarabangsa naik, kita akan contoh negeri lain, bantu negeri-negeri lain. Lalu dia gunakan satu operasi khas untuk menawan Terengganu dengan membawa pengundi-pengundi dengan jumlah yang ramai. Saya dengar cerita sekali nak buat ke Selangor tu. Ini kerja jahat, kerja zalim. Dalam negara demokrasi mestilah diberi peluang pada rakyat untuk melihat parti-parti yang memerintah itu dalam tempoh 5 tahun. Ini makna demokrasi. Demokrasi tujuannya ialah untuk memilih parti yang memerintah. Rakyat boleh menilai dalam masa 5 tahun. Ini makna demokrasi. Kuasa rakyat. Demokrasi ini sebenarnya adalah tiruan oleh orang Barat. Orang Barat meniru daripada sistem pemerintahan Islam yang diajar oleh Nabi SAW. Pemerintahan yang tidak korupsi. Ada hak rakyat. Selepas Nabi wafat, rakyat memilih Abu Bakar. Abu Bakar terus lagi dia taat. Abu Bakar mengatakan dalam ucapan dia, Ayyuhan nas, inni wullitu alaikum walastu bi khairikum fa in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqawwimuni as-sidqu amanah wal kadhibu khiyanah al-qawiyyu fiikum dha'ifun 'indi hatta akhudha al-haqqa lahu wad-dha'ifu fiikum qawiyyun 'indi wal qawiyyu dha'ifun hatta akhudha al-haqq minhu. Wahai tuan-tuan, saya telah dipilih menjadi pemimpin kamu, kata Abu Bakar. Saya bukan orang yang paling baik. Saya bukan paling baik. Ada lagi yang paling baik pada saya. Tapi saya dipilih menjadi pemimpin. Sekiranya saya baik, tolong saya. Sekiranya saya tak baik, perbetulkan saya. Benar adalah amanah, bohong adalah khianat. Kalau saya tak betul, beritahu ini salah, tak betul, nasihatkan saya. Jangan bohong. Bohong ini khianat kepada negara. Apa yang berlaku hari ini, kita menggalakkan media-media memuji kerajaan. Tak betul pun tutup.
Pegawai digalakkan jadi pengampu. Yang jadi pengampu naik pangkat, yang bagi nasihat tak naik pangkat. Ini dilarang oleh Islam. Islam mengajar kebebasan rakyat pegawai untuk menegur. Ini demokrasi. Ati'uni ma ata'tullah wa rasulah, fa idza asaitullah wa rasulahu fala ta'ata li 'alaikum. Abakar menyatakan, taat kepada aku selagi aku baik mentaati Allah dan Rasul. Kalau aku tak baik, tak taat Allah dan Rasul, jangan kamu taat kepada aku. Kamu boleh pecat aku kalau aku tak taat kepada Allah. Zaman Umar, Osman, Ali, ini amalannya. Orang banyak di Perancis, di England. Zaman dulu, bila mereka tak setuju dengan raja, dengan pemimpin, mereka berangkat, mereka tangkap, mereka sembelih, mereka bunuh. Islam tak ada begitu. Islam ada secara musyawarah. Maka orang barat yang datang ke negeri Islam kerana mereka berniaga ataupun mereka menjajah di zaman kelemahan Islam, mereka ambil kitab-kitab fiqh politik Islam ini, mereka kaji. Hasil dari kajian inilah lahirnya demokrasi moden yang diamalkan di barat. Rakyat diberi peluang menjadi hakim 5 tahun sekali. Dia beri kepada pemimpin dan parti yang memerintah dalam masa 5 tahun atau 4 tahun. Kalau rakyat dapati kerajaan dia baik, tak menyeleweng, bagus, dia pilih lagi dalam masa pilihan. Kalau rakyat lihat dia menyeleweng, aduk lemah, rakyat tolak, pilih parti lain pula. Rakyat menjadi hakim yang adil, media menjadi saksi. Media, TV, surat khabar, internet, segala-galanya diberi peluang bersama parti politik. Rakyat boleh baca, rakyat boleh dengar. Apa-apa tuduhan terhadap parti kerajaan, kerajaan boleh jawab. Kalau kerajaan boleh jawab, rakyat boleh terima, rakyat sokong dia lagi. Kalau kerajaan jawab menipu tak betul, rakyat tolak dalam masa pilihan raya. Ini demokrasi. Demokrasi di negara kita ni demokrasi sebelah pihak. Rakyat ditutup fikirannya, ditipu, dibeli, dirasuah, dibagi duit, dia beri macam-macam supaya undi dia. Walaupun dia mengatakan tak betul, dia buat kesilapan. Ini boleh menjahanamkan negara, boleh merosakkan negara. Oleh kerana itulah kita mengajak seluruh rakyat daripada semua kaum bersama dalam Pakatan Rakyat. Kita minta orang Melayu, orang Islam, Unipah ganti UMNO, biarpah ganti UMNO, untuk memimpin negara, untuk menunjukkan negara berkebajikan yang kita perkenalkan ini. Karena nak tahu bagaimana negara berkebajikan, beri peluang pada kami 5 tahun. Kalau 5 tahun untuk menipu, tolak bila raya akan datang. Ini cara demokrasi.